Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Hari ini kita akan mempelajari satu sejarah tingkatan 4 bab 4. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat menjelaskan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. Kedua, menjelaskan bentuk penentangan penyerahan Sarawak dan menjelaskan sebab penduduk tempatan menyokong penyerahan Sarawak kepada British, dan akhir sekali menyenaraikan kepentingan sikap berani menyuarakan pandangan dengan beretika. Baiklah pelajar, perkara yang pertama yang kita perlu lihat ialah faktor-faktor penentangan terhadap penyerahan Sarawak. Sebab yang pertama ialah tindakan Final Group bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Sebab penentangan yang kedua ialah tindakan Final Group yang mengenepikan surat Charles tersebut. Dan akhir sekali, Gerard C. McBrien telah menggunakan muslihat untuk mendapatkan tanda tangan. Faktor penentangan yang pertama ialah tindakan Final Group yang bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintah sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Namun, tindakan Final Group menyerahkan Sarawak kepada British telah menafikan rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam Perlembagaan 1941 dalam perkara Prinsip 8. Manakala seterusnya penentangan yang kedua, tindakan Final Group menepikan surat Charles tersebut. Final Group telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Berrand Brooke. Golongan yang menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Manakala penentangan yang ketiga disebabkan oleh Gerard C. McBrien telah menggunakan tipu muslihat. McBrien telah menggunakan pelbagai muslihat seperti menekan tekanan, desakan, ujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Baiklah, lepas ni kita akan bincangkan cara dan bentuk penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Terdapat beberapa cara dan ataupun bentuk penentangan. Yang pertama, rakyat Sarawak telah mengadakan persidangan. Yang kedua, rakyat Sarawak telah mengadakan demonstrasi. Ketiga, meletak jawatan beramai-ramai. Keempat, membuat bantahan melalui golongan wanita. Yang kelima, menggunakan akhbar. Yang keenam, menulis surat bantahan dan telah menubuhkan rukun 13. Marilah kita sama-sama meneliti perincian setiap satu persatu. Cara penentangan yang pertama ialah penduduk Sarawak telah mengadakan persidangan. Johari Anang dan Sarkawi Osman telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British.
Persidangan ini disertai Pergerakan Pemuda Melayu, Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Tun Putra. Cara yang kedua pula ialah penduduk telah mengadakan demonstrasi. Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama telah diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Eden Clark di Astana. Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah, dan peradakan ini disertai lebih 16 persatuan Melayu. PPMS telah mendesak British berundur dari Sarawak dan spanduk poster anti penyerahan ditampal di pokok, perahu dan di jeti. Demonstrasi ditipu pula diterajui oleh PPM. Baiklah, cara seterusnya, kaki tangan awam telah meletakkan jawatan beramai-ramai. British telah bertindak mengeluarkan Perkeliling nombor 9 pada bulan Disember 1946 yang melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletak jawatan. Manakala seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian mereka sebagai bantahan terhadap Perkeliling nombor 9. Cara seterusnya ialah penglibatan golongan wanita. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak ialah Cik Lili, Eber Owen, Haja Sifah Tuanku Osman, Dayang Fauziah dan Cikgu Najibah Abu. Kaum ibu yang diketuai oleh Cikgu Lili, Eber Owen telah pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran, dan mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Manakala Cikgu Najibah Abul telah mengetuai kaum wanita untuk menggabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Seterusnya, penduduk juga telah menggunakan akhbar untuk menentang penyerahan Sarawak. Gerakan anti penyerahan telah menggunakan akhbar Utusan Sarawak yang diterbitkan pada bulan Januari 1949 sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang telah menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Dan misalnya, ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949 dan artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang diterbitkan pada 7 November 1949. Cara seterusnya bantahan terhadap penyerahan Sarawak ialah penduduk tempatan menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu telah menghantar surat bantahan Kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pada tahun 1949, Barisan Pemuda Sarawak telah menghantar referendum memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka telah menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri Britain dan salinan kepada Gubernur. Manakala Anthony Brooke kemudiannya telah menentang penyerahan Sarawak melalui sistem perundangan, di mana beliau telah membuat rayuan di Privy Council. Pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke sekali lagi telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun rayuan tersebut telah ditolak. Baiklah, belajar.
Tarik yang terakhir ialah penubuhan kumpulan rukun 13. Golongan muda dalam gerakan anti penyerahan telah menubuhkan rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 telah ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu PPM-DCP. Kumpulan ini dipimpin oleh Awang Ramli, Mursidi Siddiq dan Bujang Suntung. Sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu, Sarawak. Satu mesyuarat sulit telah diadakan untuk membunuh Gubernur Sarawak iaitu Dukung Stewart pada 3 Disember 1949 di Sibu. Pelajar, mari kita lihat klip video peristiwa pembunuhan Gubernur Sarawak. Your picture, sir. One more, sir. Pada hari berikutnya di Singapura, beliau terpaksa menjalani pembedahan buat kali kedua. Akhbar mengatakan Duncan Stewart dalam proses pemulihan. Tetapi pada 10 Disember 1949, akhirnya beliau meninggal dunia. Kematian tersebut memberi impak yang sangat besar kepada British yang dikenali sebagai kuasa terbesar. Satu tamparan yang tidak pernah disangka-sangka. Lebih memalukan, dia tewas di tangan seorang anak muda berumur 16. Sekarang kita akan membincangkan sebab-sebab penduduk Sarawak menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Antara sebabnya ialah penyerahan Sarawak dapat memajukan negeri. Penyerahan Sarawak juga dapat memajukan penduduk tempatan. Dan ketiga, penyerahan Sarawak memberi peluang pekerjaan kepada dalam perkhidmatan awam. Penyerahan Sarawak katakan dapat memajukan negeri. Ini dikongsi oleh Ahli Majlis Negeri Datuk Bandar Abang Haji Mustafa menyatakan bahawa selepas perang negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam berbagai aspek politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Seterusnya, penyerahan Sarawak juga dapat memajukan penduduk tempatan. Hal ini golongan pro penyerahan telah menubuhkan Young Malay Association YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertubuhan ini juga dapat membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek.
Kegiatan YMA telah menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan sukan. Pertubuhan ini menubuhkan cawangannya di Sibu, Kelakar dan Miri. Alasan yang ketiga ialah memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Ramai golongan intelektual di Sarawak diberi peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Dengan ini, British telah memberi taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Baiklah pelajar, melalui klip video ini, cikgu harap kamu dapat berbincang tentang kepentingan keberanian dalam memperjuangkan negara. Warna untuk bangsanya. Merdeka! Baiklah pelajar, sampai sini saja pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Jadi cikgu harap pelajar dapat mengikuti pelajaran